Kanser pangkar rahim ataupun cervix adalah kanser ketiga paling kerap berlaku di kalangan wanita di Malaysia. Pada video kali ini, saya akan terangkan beberapa perkara berkaitan kanser cervix ini, iaitu mengenai faktor risiko, gejala, cara atasi ataupun langkah pencegahan kepada kanser cervix ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan kanser pangkar rahim, kita lihat dahulu struktur rahim. Pangkar rahim ini terletak di bawah rahim. Ianya struktur yang sempit di bahagian bawah ini. Ia akan hubungkan antara rahim dan juga faraj. Untuk lebih faham, anda boleh lihat gambar ini. Jadi bila orang bercakap mengenai kanser pangkar rahim, ianya terjadi apabila berlakunya perubahan sel-sel di bahagian ini. Sel ataupun tisu yang normal akan berubah menjadi abnormal ataupun tidak normal, dan ia akan progres selanjutnya menjadi sel kanser. Sel kanser ini pula boleh berkembang dengan cepat dan ia boleh merebak ke bahagian lain. Terdapat beberapa faktor risiko yang dikaitkan dengan kanser pangkar rahim. Yang pertamanya iaitu jangkitan human papilloma virus HPV. Ia adalah faktor risiko utama kenapa boleh terjadinya kanser pangkar rahim ini. HPV ini merebak melalui individu kepada individu yang lain, iaitu melalui hubungan seks. Risiko jangkitan HPV ini akan menjadi lebih tinggi jika seseorang itu melakukan hubungan kelamin dalam usia yang muda, contohnya iaitu remaja sebelum 18 tahun. Risiko jangkitan HPV ini juga tinggi apabila pasangan itu ramai ataupun orang yang mengamalkan seks bebas, atau bila pasangan itu adanya ketuat di bahagian zakar. Walaupun ini adalah perkara yang jarang berlaku, tapi ia mungkin berlaku. Kalau nak tahu berkenaan ketuat, saya sertakan link kepada video berkenaan dekat description di bawah. Faktor risiko yang lain ialah jangkitan yang lain, seperti iaitu jangkitan HIV dan juga jangkitan herpes. Seseorang yang dijangkiti HIV ataupun herpes adalah berisiko tinggi untuk mendapat kanser pangkar rahim. Faktor ketiga yang dikaitkan dengan kanser pangkar rahim iaitu merokok, sama ada aktif ataupun pasif smoker. Kalau ikutkan kajian yang dilakukan, merokok akan meningkatkan risiko untuk mendapat kanser pangkar rahim sehingga 4 kali ganda. Faktor risiko yang lain adalah seperti pesakit yang menggunakan pil perancang keluarga lebih daripada 10 tahun dan juga pesakit yang berlatar belakangkan sosioekonomi yang rendah. Saya akan huraikan sedikit mengenai tanda dan gejala kanser pangkar rahim. Yang pertamanya, mungkin terdapat tumpuk darah yang keluar daripada vagina. Darah yang keluar ini bukan darah haid ya, tapi ia adalah darah yang keluar in between haid. Jadi jaga-jaga sekiranya para wanita yang mengalami gejala ini dapatkan konsultasi segera di klinik. Berkenaan haid yang datang pula, ia adalah panjang dan juga darah yang keluar itu banyak lebih daripada biasa. Dan bagi perempuan yang mengalami menopause, pendarahan boleh berlaku selepas menopause. Selain itu, gejala yang lain adalah seperti sakit semasa mengadakan hubungan seksual dan juga adanya vaginal discharge ataupun lelehan yang keluar daripada faraj. Tanda-tanda yang saya sebutkan tadi adalah perlu diberi perhatian segera, dan sekiranya ada tanda ini, kena cepat dapatkan konsultasi segera di klinik. Sekiranya pesakit datang ke klinik, ada beberapa ujian yang akan dilakukan oleh doktor. Ini adalah perlu untuk sahkan ataupun confirmkan sama ada ini adalah kanser cervix ataupun bukan. Yang pertamanya iaitu mengenai ujian saringan pap smear. Ianya akan dibuat bagi orang ataupun wanita yang aktif melakukan hubungan seksual di antara umur 30 hingga 65 tahun, dan ia dilakukan setiap 3 tahun. Dan kalau ujian pap smear adalah tidak normal, mungkin perlu dibuat kolposkopi. Ujian pap smear ini akan dilakukan di klinik. Sampel akan diambil di bahagian cervix dan ia akan mengesan keadaan pra-kanser, iaitu sel cervix yang luar daripada biasa. Ujian pap smear ini adalah prosedur yang mudah sahaja dan ia hanyalah sekejap sahaja, hanya beberapa minit, dan tak perlu pun ubat tahan sakit ataupun ubat bius semasa melakukan prosedur ini. Ujian kedua iaitu kolposkopi. Biasanya dibuat sekiranya pap smear yang diambil tadi adalah bermasalah. Doktor akan melakukan prosedur ini untuk memeriksa kawasan pangkar rahim tersebut.
Ujian yang lain adalah berdasarkan keperluan, contohnya stetoskopi, CT scan dan juga MRI. Berkenaan langkah pencegahan pula, saya akan ringkaskan sahaja. Yang pertamanya, dapatkan vaksin HPV. Kerana seperti yang saya bagi tahu di awal video tadi, jangkitan HPV akan meningkatkan risiko kanser. Jadi pengambilan vaksin adalah penting untuk mencegah jangkitan HPV ini. Dan ini seterusnya akan mencegah ataupun mengelakkan kanser ini. Yang kedua, iaitu elakkan aktiviti seks bebas. Ketiga, jangan merokok dan elakkan menjadi passive smoker. Dan yang keempat, lakukan ujian saringan iaitu pap smear secara berkala. Okey, itu sahajalah buat kali ini berkenaan kanser pangkar rahim. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.